Putrajaya nombor 4. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih soalan daripada Yang Berhormat Putrajaya. Pentaksiran berasaskan sekolah telah diperkenalkan lebih daripada 10 tahun yang lalu, iaitu mulai tahun 2011 di sekolah rendah dan tahun 2012 di sekolah menengah. Pentaksiran ini bertujuan untuk menilai aspek intelek, emosi, rohani, jasmani dan sosial selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, dan dalam konteks pentaksiran bilik darjah, guru memantau perkembangan kemajuan dan penguasaan setiap murid sepanjang proses pembelajaran. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM sentiasa melaksanakan penambahbaikan kepada sistem pentaksiran dan penilaian murid seiring dengan keperluan semasa. KPM memberi tumpuan kepada pemekasaan pentaksiran berasaskan sekolah melibatkan 4 komponen, iaitu pentaksiran pusat, pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani sukan co-curriculum dan juga pentaksiran psikometrik. Dalam usaha menambah baik pentaksiran bilik darjah sebagai satu komponen pentaksiran berasaskan sekolah, KPM melaksanakan ujian akhir sesi akademik yang merupakan pentaksiran sumatif dalam PBD. Ujian ini bersifat low stake dan mampu mengurangkan bersifat low stake dan mulai sesi akademik 2024-2025. Pelaporan ujian akhir sesi akademik telah tertukar daripada tahap penguasaan kepada bentuk markah dan juga bentuk grade bagi memudahkan kefahaman ibu bapa. Pelaporan PBD ini bagi pentaksiran berterusan dan ujian akhir sesi akademik juga boleh diakses oleh ibu bapa melalui sistem semakan keputusan pentaksiran yang akan bermula akhir sesi akademik, iaitu pada tahun ini. Nombor 2, berkenaan dengan UASA, ujian akhir sesi akademik. Dia telah pun diperkenalkan mulai sesi akademik 2022-2023 dan merupakan satu bentuk pentaksiran sumatif dalam komponen pentaksiran bilik darjah. Ujian ini dilaksanakan seiring peperiksaan akhir tahun yang sebelum ini dikendalikan oleh pihak sekolah di penghujung kalender akademik, melibatkan murid tahun 4, 5, 6 bagi sekolah rendah dan juga murid tingkatan 1, 2, 3 bagi sekolah menengah rendah. Bagi kalender akademik 2022-2023 dan juga 2023-2024, KPM telah menyediakan bank soalan ujian akhir sesi akademik melalui aplikasi pemasangan dan pengumpulan instrumen APPI, dan ianya boleh dimuat turun oleh pihak sekolah dalam penyediaan soalan. Dan dalam konteks pelaksanaan UASA, mulai sesi akademik 2024-2025, KPM memberikan otonomi penuh kepada sekolah dan guru dalam pelaksanaan UASA, dan otonomi ini merangkumi aspek penyediaan soalan ujian, pentadbiran dan pengoperasian ujian, pemeriksaan serta pelaporan. Dalam memastikan kelancaran pelaksanaan dan kualiti pentaksiran, KPM menyediakan format pentaksiran serta modul perealisasian item bagi membantu guru dalam penyediaan soalan serta panduan penskoran. Selain itu, bagi memastikan soalan yang dibangunkan selari dengan kandungan kurikulum yang ditetapkan, KPM turut menyediakan jadual spesifikasi ujian piawai sebagai rujukan utama bagi guru-guru kita. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima Putrajaya. kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum tanya soalan, saya ingin bagi pihak ahli parlimen Kulim Bandar Baru, saya ingin mengalu-alukan kedatangan pegawai-pegawai pejabat pendidikan daerah Kulim Bandar Baru ke Dewan Rakyat pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tersebut. Dan kalau saya dengar tadi, Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan bahawa akhirnya bank soalan itu mula dilaksanakan. Kerana itulah merupakan satu perkara yang kita tetapkan dahulu apabila kita hapuskan peperiksaan UPSR ini, supaya ada bank soalan untuk memastikan soalan itu standard di seluruh negara. Satu lagi saya nak tanya pada Yang Timbalan Menteri, selain daripada bank soalan, mengikut perancangan asal akan ada satu sistem berpusat yang cekap yang membolehkan guru memasukkan markah peperiksaan murid ini yang UASA tadi sekali saja, dan markah ini akan sampai kepada pihak Kementerian Pendidikan. Daripada seluruh negara, Kementerian Pendidikan boleh menganalisa keputusan markah murid-murid ini untuk melihat sama ada perlu intervensi di mana-mana daerah atau mana-mana sekolah. Maknanya cikgu masuk sekali keputusan sampai ke KPM, KPM boleh buat analisa. Ini kerana kita pada waktu itu ingin menangani keadaan di mana ibu bapa rasa bahawa
KPM tak tahu kat mana nak buat intervensi. Jadi sebagai contoh, katakanlah kalau ada trend di kawasan tertentu, bahasa Inggerisnya di daerah itu pencapaiannya tidak seperti yang sepatutnya, maka KPM tahu dan intervensi akan dibuat. Jadi saya nak tanya sama ada perancangan asal ini untuk mewujudkan sistem ini yang membolehkan guru masukkan markah sekali saja sampai kat KPM telah dilaksanakan. Jika tidak, apakah pendekatan yang akan digunakan oleh KPM bagi membolehkan KPM melihat secara keseluruhan pencapaian anak-anak murid kita di seluruh negara, khususnya dalam konteks membaca, menulis, mengira dan menakul. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih soalan tambahan daripada Yang Berhormat Putrajaya. Dua perkara. Perkara pertama berkenaan dengan bank soalan. Suka juga saya jelaskan sedikit hasil daripada soalan tadi. Berkenaan dengan bank soalan, kita guna pakai untuk dua kali. Kali pertama 2022-2023 dan kali kedua 2023-2024. Tahun ini kita sudah sampai ke tahun keempat USA. Dan mulai kali ketiga iaitu tahun 2024-2025, kita memberikan otonomi kepada pihak guru-guru, jurulatih, guru-guru yang telah pun dilatih untuk membina item-item soalan tersebut. So itu adalah berkenaan dengan isu bank soalan, yang mana pembinaan item itu telah pun sebelum ini disebut oleh saya dalam dewan ini, yang mana ia haruslah mengikuti standard dan juga jadual spesifikasi ujian piawai yang telah ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Itu pertama. Nombor dua, berkenaan dengan sistem yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Putrajaya tadi. KPM sekarang sememangnya sedang menggunakan sistem pentaksiran pengurusan persepadu, yang mana guru-guru seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Putrajaya bolehlah memasukkan grade ataupun prestasi anak-anak itu ke dalam sistem pentaksiran pengurusan persepadu ini. Dan pada masa yang sama, dalam pembaharuan bagi kita, yang mana pihak ibu bapa juga boleh menyemak keputusan pentaksiran anak-anak mereka dalam sistem semakan keputusan pentaksiran. Dan untuk ibu bapa ini kita mula pada tahun ini. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Betul. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Tahun ini batch SPM merupakan batch yang pertama yang telah melalui dasar baru PBD ini, dan soalan saya adalah berasas mengenai pelaksanaan dan keberkesanan dasar PPD ini, itu pentafsiran berasaskan darjah. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan keseragaman atau standard pentaksiran di antara sekolah-sekolah bandar dan luar bandar agar tidak wujud jurang penilaian, dan bagaimanakah kementerian menangani isu beban kerja kepada guru yang sentiasa diutarakan guru-guru di sekolah-sekolah dalam mereka melaksanakan dasar PBD ini yang memerlukan pelaporan, yang memerlukan dokumentasi yang berterusan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Petung atas soalan yang dikemukakan berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah yang berterusan dan juga mungkin pelaksanaan USA sebelum, seperti yang kita selalu sebut, untuk memastikan ataupun memperkasakan keupayaan guru. Puan Yang Di-Pertua, KPM dalam masa 2 tahun telah pun melatih seramai 259,656 orang guru dalam aspek penyediaan soalan dan juga pelaksanaan ujian. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemahiran guru dalam bidang pedagogi dan juga pentaksiran pendidikan. Dan pada masa yang sama juga KPM melaksanakan kunjung bantu kepada sekolah-sekolah bagi memberikan bimbingan dan sokongan kepada warga pendidik kita dalam mengendalikan ujian akhir sesi akademik. Dan izinkan saya untuk nyatakan berkenaan dengan standard ataupun standard yang kita hendak tetapkan bagi kesemua sekolah, yang mana seperti yang saya jawab sebelum ini, pihak lembaga peperiksaan ada menyediakan jadual spesifikasi ujian piawai
yang kita sampaikan kepada kesemua sekolah, apabila guru-guru menyediakan soalan, hendaklah mengikuti jadual spesifikasi ujian piawai ini yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Maksudnya guru-guru tidak boleh sesuka hati membina soalan, tetapi kita ada satu JSU yang harus diguna pakai dan panduan telah pun diberikan kepada guru-guru kita dan segala berjalan dengan lancar dalam 2 tahun kebelakangan ini. Terima kasih Yang Berhormat Petung. Saya jemput Tuan Muhammad Sani bin